ni sihat dah tu. Sihat dah Azra? Dah cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, you present. Tu kamera. Kok tu kamera. Okey. Nampak ni kan? Kita sambung pada hari ni. Bagaimana anda membuat pembinaan geometri? Kita nak buat geometri. Bukan nak buat, nak bina geometri. Okey. Lukisan logo, pelan rumah atau pelan suatu rekaan teknikal merupakan lukisan yang memerlukan ukuran yang jitu. Lukisan itu boleh dilukis. Besar sikit. Lukisan itu boleh dilukis dengan bantuan jangka lukis dan alat tepi lurus sahaja. Sebarang alat geometri seperti sesiku, pembaris atau dengan menggunakan perisian geometri. Okey, kaedah menggunakan alat geometri atau perisian geometri untuk melukis lukisan dengan ukuran jitu disebut sebagai pembinaan geometri. Ni kalau dulu ni pekerjaan pelukis pelan. Pelukis pelan ni dia akan lukis lah pelan-pelan. Kalau zaman dulu dia lukis atas kertas je. Guna pembaris, jangka sudut, jangka lukis. Dia lukis pelan dulu barulah dia akan bina sesuatu bangunan dah. Tu zaman dulu. Tapi sekarang dah moden, dia gunakan perisian geometri lah. Dia guna software untuk melukis sesuatu pelan. Tapi asasnya tetap samalah. Software tu kena guna pembaris, kena guna jangka sudut ataupun protektor, kena juga guna jangka lukis. Okey. Okey. Yang pertama. Kita akan lukis term bearing garis. Suatu bahagian daripada suatu garis lurus dengan panjang tertentu disebut sebagai term bearing garis. Term bearing garis apa dia? Term bearing garis ni dalam bahasa mudahnya panjang sesuatu garis lah. Kita namakan dia term bearing garis. Okey, contoh 2. Contoh 2. Bina term bearing garis AB dengan panjang 8 cm dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Okey, macam mana kita nak bina ni? Sekejap, dia kecilkan ni sikit. Okey. Nak bina term bearing garis AB, panjang AB tu 8 cm. Macam mana? Okey, kita lihat rajah yang pertama. Rajah pertama ni. Ataupun langkah yang pertama. Lukis garis dan tandakan titik A. Kamu nak lukis term bearing garis AB sepanjang 8 cm bukannya kamu lukis macam ni. Contoh lukis ni. Sini A. Sini B. Sini 8 cm. Kamu ukur 8 cm. Bukan macam tu. Nak lukis term bearing garis. Dia kena guna jangka lukis. Okey. Yang pertama, langkah pertama lukis garis dan tandakan titik A. Okey, cikgu akan ambil pembaris. Cikgu akan ambil pembaris. Cikgu akan gariskan satu garis lurus. Warna biru. Gariskan satu garis lurus.
Garis panjang-panjang. Kemudian cikgu akan labelkan dia titik A. Di mana? Di atas satu mana-mana di atas garis ni lah. Contoh label kat sini lah. Sini, sini huruf A. Kita nak bina tembereng garis AB sepanjang 8 cm. Kemudian langkah yang kedua, ukur jarak 8 cm pada jangka lukis. Kamu ambil jangka lukis pembaris kamu ni. Kamu ambil pembaris. Kamu ambil jangka lukis. Kamu ukur. Yang tajam tu kamu letak di pembaris kamu kosong. Kemudian kamu tariklah dia sehingga dia 8 cm. Kamu tarik. Kalau ni dah 9 cm. Tarik 8 cm kat mana? Kat sini kan. Yang tajam tu ataupun yang cucuk-cucuk tajam tu kamu letak di 0 cm. Kemudian yang pensel ni kamu buka sehingga dia 8 cm. Jadi bukaan jangka lukis kamu 8 cm lah. Okey, dah buka 8 cm. Kemudian kamu langkah ketiga. Langkah ketiga. Dari titik A dengan jarak 8 cm pada jangka lukis, tandakan titik B pada garis lurus. Okey, kamu ambil jangka lukis kamu ni, kamu letak di titik A. Titik A ni. Kemudian kamu lukiskan, buat lengkuk lah. Kamu buat lengkuk. Sekejap. Kamu buat lengkuk ni. Kamu buat lengkuk. Lengkuk tu, dia kena memotong garis lurus tu lah. Jadi, tempat dia bersilang tu, cikgu warnakan dengan oranye. Tempat persilangan ni, kamu labelkan dia adalah B. Kemudian kamu tandalah jarak dia AB adalah 8 cm. Dah sudah. Ini adalah cara kamu membina tembereng garis. Okey, boleh? Ada masalah ni? Tembereng garis, mudah ni. Boleh? Boleh. Boleh. Brian kata TK. TK tu apa? Terima kasih ke tidak? Tak boleh, Brian. Brian. Boleh, Brian? Okey. Saya faham. Okey. Tembereng garis, settle. Seterusnya. Kita nak bina pembahagi dua sama serenjang. Okey. Jika suatu garis AB adalah berserenjang dengan tembereng garis CD dan membahagi CD kepada dua bahagian yang sama panjang. Garis AB disebut sebagai pembahagi dua sama serenjang CD. Kamu lihatlah gambar rajah ni. Mula-mula ada garis CD. Ada garis CD. Kemudian kamu bina pembahagi dua sama serenjang. Pembahagi dua sama serenjang ni, inilah yang AB ni. AB. Kamu bina pembahagi dua sama serenjang, itu AB. Maka dia akan membentuk sudut 90 darjah di sini. Sudut tegak. Dan dia akan membahagikan CD ni kepada dua bahagian yang sama. Dua bahagian yang sama lah. Maksudnya jarak sini ke sini sama dengan jarak sini ke sini. Jarak daripada C kepada pembahagi dua serenjang AB, jarak dia sama dengan pembahagi dua serenjang AB kepada D. Macam tu. Contoh 3. Kita lihat contoh 3. Bina pembahagi dua sama serenjang bagi tembereng garis PQ dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Dia nak guna jangka lukis dan pembaris sahaja. Macam mana nak buat ni? Kita lihat contoh lah. Contoh dia macam ni. Mula-mula ada garis PQ.
Kemudian dia bina pembahagi dua sama serenjang. Iaitu garis yang ni. Garis yang ni. Yang cikgu bulatkan. Kita tengok. Langkah pertama. Oh. Cikgu lukis dulu. Garis PQ. Okey. Contohlah ni adalah garis PQ lah. Ni adalah garis PQ. Cikgu labelkan. Alamak. Cikgu labelkan sini P. Sini Q. Ni garis PQ. Kemudian dia kata langkah pertama. Buka jangka lukis supaya bukaannya lebih daripada separuh panjang PQ. Kamu buka jangka lukis tu supaya dia lebih daripada separuh PQ. Kamu ambil jangka lukis. Kamu pun letak yang tajam tu di P. Kamu buka jangka lukis kamu ni biar dia lebih daripada separuh. Kamu kena agak-agak lah. Kalau kamu buka kat sini, dia tak sampai separuh kan. Kalau kamu buka kat sini, lebih kurang separuh lah. Tapi kamu buka dia biar lebih daripada separuh. Lebih daripada separuh. Buka lebih daripada separuh. Tu, dah lebih daripada separuh. Okey, tengok langkah yang kedua. Ayo, pemula ni. Langkah kedua. Bina dua lengkuk dari P, satu atas PQ dan satu bawah PQ. Kamu bina lengkuk, satu di atas dan satu di bawah PQ. Kamu ambil zoom out. Sekejap. Okey, kecilkan sikit. Kamu buka biar lebih pada separuh. Kemudian kamu kacau pembaris ni, tutup. Buka lebih pada separuh. Kemudian kamu bina lengkuk satu atas, satu bawah. Ni. Kamu bina lengkuk satu atas. Dan kamu bina lengkuk satu di bawah. Okey. Kamu letak yang tajam tu di P, kemudian kamu bina lengkuk satu atas, satu bawah. Kemudian kamu ambil jangka sudut jangka lukis kamu letak yang tajam tu di Q. Kemudian kamu bina lengkuk satu atas dan satu di bawah. Bina lengkuk satu atas, satu di bawah. Okey. Yang ketiga. Tanpa mengubah bukaan panjang jangka lukis, bina dua lengkuk dari Q. Satu atas, satu bawah. Cikgu dah buat. Kemudian langkah yang keempat. Lukis garis yang menyambungkan titik persilangan lengkuk yang dibina pada langkah 2 dengan 3. Okey. Seterusnya, persilangan lengkuk kat mana ni? Kat sini ni. Ni persilangan lengkuk, 2 lengkuk. Ni persilangan 2 lengkuk. Kamu ambil pembaris. Kamu gariskan lah. Pembaris. Ambil pembaris. Kemudian kamu gariskan. Cikgu labelkan dengan biru lah. Gariskan. Kamu gariskan. Maka kamu dah membina pembahagi dua sama serenjang. Di mana sudut sini adalah 90 darjah. Sudut tegak. Sekejap.
Ni adalah 90 darjah sudut tegak. Dan sudut daripada sini, dia sama sudut daripada sini, jarak. Jarak daripada P kepada garis tengah ni, sama juga dengan garis tengah ni ataupun garis sama serenjang kepada Q. Jarak dia adalah sama. Contohlah, panjang PQ kan. PQ sepanjang dia contohlah berapa? 6 cm contohlah. Bila kamu bina garis pembahagi dua sama serenjang, maka sini adalah 3 cm. Maka sini juga adalah 3 cm. Macam tu sahaja. Okey, boleh? Faham? Ada masalah? Pembahagi dua sama serenjang. Faham? Okey. Kamu lihat je, kalau tak faham, kamu ikut je step-step yang diberikan. Pembahagi dua sama serenjang. Pembahagi dua sama serenjang. Okey, itu yang kedua. Terusnya, next. Kita lihat garis serenjang kepada suatu garis lurus. Okey, contoh 4. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis serenjang PQ dan melalui titik M. Dia ada garis PQ, ni garis PQ. Kemudian dia ada titik M di sini. Dia nak bina garis serenjang. Bina garis serenjang. Garis serenjang ni apa benda garis serenjang? Garis serenjang yang kita bina tadi lah. Yang muka surat sebelum dia. Mana? Ni. Ni. Pembahagi dua sama serenjang. Ni serenjang ni. Serenjang ni bahasa mudahnya sudut dia 90 darjah lah. Ni kan sudut dia kan 90 darjah. Kalau serenjang ni sudut 90 darjah je. Okey, daripada titik M dia nak bina satu garis serenjang 90 darjah kat sini. Macam tu je. Macam mana nak buat? Kecilkan. Okey, langkah pertama. Dengan bukaan jangka lukis yang sama. Cikgu kena lukis PQ dulu. Cikgu lukis PQ. Garis PQ. Cikgu lukis garis PQ. Lukislah garis PQ. Tak kisahlah mana-mana. Panjang mana tak kisah. Aduh. Labelkan. Contohlah sini adalah P. Sini adalah Q. Kemudian ada satu titik M. Letaklah M kat sini. Ni M, titik M. Letaklah mana-mana titik M. Okey. Langkah pertama. Dengan bukaan jangka lukis yang sama dari M, bina dua lengkuk pada PQ dari M. Labelkan dua titik itu sebagai R dan S. Okey. Kamu ambil jangka lukis kamu. Kamu letak yang tajam tu di M. Kemudian kamu kecilkan dia biar dia boleh potong garis ni. Boleh potong kan? Boleh potong. Agak-agak kamu lah. Ni panjang ni okey lah ni. Kalau kamu buat pendek, dia lambat potong. Kamu biar buka tu biar dia agak-agak kamu tu dia. Aduh. Jap. Padam ni. Kamu buka dia tu biar agak-agak kamu lah. Dia boleh potong. Ni. Kemudian cikgu buat warna merah. Buat
Satu potong di sebelah kiri. Kemudian kamu buat satu potong lagi di sebelah kanan. Buat sebelah kanan. Alah, dia bertindang pula dengan Q ni. Tak apalah. Okey. Kemudian kamu labelkan dia yang persilangan paksi, persilangan lengkuk garis warna hitam dengan warna merah tu. Garis warna hitam dengan merah tu, kamu labelkan dia sebagai R dengan S. Ni kan, persilangan ni, kamu labelkan lah dia sebagai R dengan persilangan yang ni. Yang ni, kamu labelkan sebagai S. Dia hampir-hampir bertindang dengan Q. Okay, tak apa. Cikgu guna warna yang berlainan lah supaya nampak beza. Okey, kemudian langkah yang kedua. Dengan bukaan jangka lukis yang sama dari R dan S, bina lengkuk masing-masing dari R dan S supaya dua lengkuk itu bersilang. Okay, bawah sikit. Bukaan yang sama. Kamu letak jangka lukis kamu ni di R. Yang persilangan antara merah dengan hitam tu yang cikgu labelkan sebagai warna oranye. Kemudian kamu bina lengkuk lagi. Cikgu labelkanlah lengkuk ni warna hijau lah pula. Hijau. Kamu bina lengkuk di sini. Bina lengkuk di sini. Kamu letak yang tajam di R, kamu bina lengkuk di bawah. Kemudian kamu letak yang tajam ni di S. Yang cikgu labelkan S tu. S tu. Kemudian kamu bina lengkuk. Lengkuk di bawah juga. Kamu bina lengkuk. Kamu bina lengkuk. Maka akan terbentuklah persilangan lengkuk yang warna hijau tu. Cikgu labelkan dia warna merah lah. Ni. Persilangan warna hijau ni. Persilangan dia ni kan cikgu letak warna merah. Kemudian langkah yang ketiga. Lukis garis yang menyambungkan M dengan titik persilangan dua lengkuk itu. Kamu ambil pembaris. Kamu letak M. Kemudian dengan persilangan lengkuk itu. Kamu ambil pembaris. Menggariskan warna biru lah. Gariskan. Kamu bina garis. Maka di sini kamu dah membina garis serenjang kepada suatu garis lurus. Garis serenjang tu maksudnya apa? Garis serenjang tu maksudnya sudut di sini adalah 90 darjah. Jadi kamu dah membina garis serenjang. Garis serenjang yang mana garis serenjang? Garis serenjang ni yang cikgu labelkan warna merah ni lah. Garis serenjang pada garis PQ. PQ mana PQ? Kamu dah membina garis serenjang pada garis PQ. PQ tu garis lurus lah. Macam tu. Okey, faham? Boleh? Ada masalah? Tak ada. Nanti kamu lihat lah. Boleh lihat langkah pertama, langkah kedua. Okey, seterusnya. Next. Contoh 5. Ini kita belajar 3 ni je. Last ni. Contoh 5. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris saja, bina garis serenjang PQ dan melalui titik N. Ini adalah garis PQ, garis lurus PQ. Kemudian ada satu titik N kat sini. Kita nak bina garis serenjang yang melalui titik N. Kita nak bina garis serenjang ni lah. Dia lalu titik M. Kalau contoh 4 kan. Sebelum ni kamu bina, ni garis PQ. PQ titik dia di atas luar garis. Kalau contoh 5 ni, ni PQ.
Titik dia tu di atas garis PQ. Kita nak bina garis serenjang lah. Okey, macam mana nak buat? Langkah pertama. Okay kan. Cikgu lukis dulu PQ. Ni. Apa ni? Tak. Okey. Cikgu ambil pembaris, cikgu gariskan. Letaklah garis panjang mana, tak kisahlah. Kemudian cikgu labelkan dia. Contohlah sini P. Sini Q. Dan sini titik N. Warna lain. Warna kuning lah. Ni N. Ni adalah N. Okey. Seterusnya. Langkah pertama. Dengan bukaan jangka lukis yang sama, bina dua lengkuk pada PQ dari N. Labelkan dua titik itu sebagai R dengan S. R dengan S. Okey. Cikgu panjangkan garis ni. Okey. Kamu ambil jangka lukis. Kamu letak di yang tajam ni di N. Yang ni tak kisahlah kamu nak buka panjang mana, luas mana. Tak kisahlah. Kamu bina lengkuk di sebelah kanan. Lengkuk ni cikgu labelkan warna hijau lah. Hijau. Kamu bina lengkuk. Kamu bina lengkuk tu. Yang warna hijau. Di sebelah kanan. Kemudian kamu bina lengkuk di sebelah kiri. Yang warna hijau. Warna hijau tu. Aduh. Kamu bina lengkuk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian kamu labelkan lengkuk persilangan garis hitam dengan hijau tu. Kamu label lah sebagai, contohlah, sebagai R dengan S. Sini R, sini S. Dan persilangan warna hitam dengan hijau ni. Ni R, persilangan hitam hijau sebelah kanan ni adalah S. Okey, tu adalah langkah yang kedua lah. Langkah kedua. Tak nampak ni. Ni adalah langkah kedua. Kemudian langkah ketiga. Belum langkah kedua lagi. Besarkan bukaan jangka lukis melebihi NR atau NS dengan bukaan yang sama dari RS. Bina dua lengkuk masing-masing di atas dan di bawah PQ supaya dua lengkuk itu bersilang. Okey. Kamu ambil jangka lukis kamu. Kamu letak di R. Yang tajam ni letak di S. S. Kamu bukakan besar supaya dia lebih daripada N. Lebih besar N. Kamu letak yang tajam di S. Kamu buka dia besar sikit supaya dia lebih pada N. Kemudian kamu bina lengkuk di atas. Cikgu labelkan ni warna orange lah. Orange. Kamu bina lengkuk di atas. Lengkuk di atas. Dan lengkuk di bawah. Kamu bina lengkuk di atas dengan lengkuk di bawah. Buat besar-besar pun tak apa. Sebab kalau kamu buat pendek, nanti dia tak bersilang. Buat panjang. Supaya nanti dia akan bersilang lah.
Kemudian kamu letak yang panjang, yang tajam tu di titik R. Sekejap, dia padam ni, confused. Letak yang tajam tu di titik R. Kemudian kamu bina lengkuk di atas dengan di bawah. Yo. Bina lengkuk di bawah. Kemudian pusingkan dia. Pusing lagi. Kamu bina lengkuk di atas. Bina lengkuk di bawah, bina lengkuk di atas. Kemudian langkah yang ketiga. Lukis garis yang menyambungkan N dengan 2 titik berselangan yang dibina dalam langkah 2. Kamu tengok persilangan ni. Silangan antara warna kuning ni, cikgu labelkan warna merah. Di atas dengan persilangan yang warna oranye ni, cikgu labelkan dengan warna merah. Kamu ambil pembaris. Kamu gariskan persilangan di atas dengan di bawah. Persilangan di atas dengan di bawah. Kamu pandai-pandailah pusing pembaris kamu ni. Okey. Gerak-gerak. Kamu ambil pensel, kamu gariskan. Maka kamu dah membina garis serenjang kepada suatu garis lurus yang melalui titik N. Garis serenjang ni apa? Garis senjang. Garis senjang ni adalah garis 90 darjah. Sudut 90 darjah. Sudut tegak. Okey, boleh? Ada masalah? Ada masalah? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Tak ada. Garis lari kita buat kelas seterusnya lah, iaitu esok. Esok ada lagi matematik. Okay, tak ada masalah. Cikgu buka ni. Stop present. Okay, kalau tak ada masalah, tu je pembelajaran kita pada hari ini. Nanti cikgu akan post latihan yang kamu perlu buat dalam grup matematik lah, seperti biasa. Okay, yang belum isi kehadiran tu, minta isi kehadiran di ruangan chat. Dah ada. Cikgu post sekali lagi, yang baru masuk ke, tak isi lagi ke, kamu isi kehadiran di ruangan chat. Yang mana dah isi tu, kita dah tamat lah. Cikgu sudahi kelas kita dengan tasbih, kifarah dan surah. Wal'as, kita jumpa esok hari. Alhamdulillah, yang sudah lah atas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Stop recording.